Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Pada hari ini, kita akan sambung unit 15 Oh Malaysiaku. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir PDPR, murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek tanda baca. Manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini adalah pada akhir PDPR, murid berjaya mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek tanda baca dengan betul. Tanpa berlengah lagi, mari kita ulang kaji mengenai tanda baca. Tanda baca sama pentingnya dengan ejaan. Kedua-duanya menentukan keberkesanan penyampaian mesej kepada pembaca. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat boleh mengelirukan pembaca. Dalam tulisan Rumi Bahasa Melayu terdapat 15 tanda baca yang digunakan dengan mantap. Namun, pada hari ini kita hanya akan belajar 6 tanda baca sahaja, iaitu huruf besar, nokta atau titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Tanda baca pertama ialah huruf besar. Huruf besar digunakan pada permulaan ayat. Sebagai contoh, ayat rumah itu cantik. Maka, huruf R hendaklah ditulis menggunakan huruf besar. Selain itu, huruf besar juga digunakan untuk menulis kata nama khas sebagai contoh Labuan, Sabah, Ahmad dan Zara. Semua kata nama khas ini dimulakan dengan huruf besar seperti yang berwarna merah dalam paparan. Tanda baca kedua ialah nokta atau titik. Nokta atau titik digunakan pada akhir ayat yang lengkap. Apa yang dimaksudkan dengan ayat yang lengkap? Ayat yang lengkap ialah ayat yang dimulakan dengan huruf besar dan mesti diakhiri dengan nokta. Seperti ayat ini. Aryan suka bermain bola sepak. Nokta diletakkan pada akhir ayat. Selain itu, nokta atau titik juga digunakan pada singkatan nama orang, gelaran, pangkat, jawatan dan tempat. Sebagai contoh, Dr. Ryan. Selepas singkatan doktor iaitu DR, hendaklah ditulis dengan nokta atau titik. Seperti dalam contoh pada paparan. Tanda baca ketiga yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tanda koma. Tanda koma ini digunakan sebelum tanda penutup kata dalam kata ajuk. Contohnya, bila kita menulis kata ajuk, kita perlu menulis pembuka kata. Belajarlah rajin-rajin, kemudian kita perlu menulis koma dan menulis penutup kata, seperti dalam contoh di paparan. Selain itu, koma juga digunakan untuk memisahkan unsur-unsur yang hendak diperkatakan secara berturut-turut, seperti ayat saya suka makan durian, rambutan, manggis dan langsat. Dalam penulisan buah-buahan secara berturutan ini, kita perlu menulis tanda koma seperti dalam contoh pada paparan. Tanda baca seterusnya ialah tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya. Selalunya, ayat tanya didahului dengan kata tanya seperti siapa, bila, mana, apa, bagaimana dan kenapa. Sebagai contoh, siapakah nama kamu? Di hujung ayat ini diletakkan tanda tanya. Jika tanda tanya diletakkan pada ayat tanya, maka tanda seru pula diletakkan pada ayat seru.
Ayat seru selalunya dimulakan dengan kata seru seperti wah, amboi, aduh, hai, dan banyak lagi. Sebagai contoh, wah, tingginya bangunan itu. Tanda seru hendaklah diletakkan pada hujung ayat sebelum tanda nokta, bukan selepas kata seru, seperti dalam contoh. Tanda baca terakhir yang akan kita pelajari hari ini ialah tanda petik. Tanda petik terdiri dari pembuka kata dan penutup kata. Tanda petik digunakan dalam perbualan atau cakap ajuk dan mesti digunakan secara berpasangan, iaitu pembuka dan penutup kata. Sebagai contoh, bila memulakan kata ajuk, kita perlu menulis pembuka kata, dan bila mengakhiri kata ajuk, harus menulis penutup kata. Contohnya seperti dalam paparan. Bilakah awak hendak pulang ke kampung? Ayat ajuk ini ditandakan dengan kata petik, dimulakan dengan pembuka kata dan diakhiri dengan penutup kata. Mari kita baca dan lengkapkan teks ini menggunakan tanda baca yang sesuai. Aku warga negara Malaysia. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Syabas, Hasan, Idris dan Kokbun, kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah. Kata Cikgu Ramlan. Situasi di rumah. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Amboi, bijaknya anak ayah. Kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Adakah yang telah menjawab semua tanda baca dengan betul? Tanya cikgu ucapkan. Untuk tugasan hari ini, cikgu mahu kamu buat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 pada muka surat 19 dan 20. Pada muka surat 19, kamu perlu betulkan tanda baca pada teks yang telah diberikan. Kemudian, salin balik teks yang telah kamu murnikan tersebut pada ruangan yang telah disediakan di bahagian bawah. Pada muka surat 20 pula, kamu perlu membetulkan tanda baca yang telah diberikan. Kemudian, salin semula ayat dengan tanda baca yang betul pada ruangan yang disediakan. Sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan dan komen OK di ruangan komen bagi yang sudah melihat video kelas kita pada hari ini. Terima kasih kelas.